لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniyati Mansur dan barisan AJK Gema Nur Iman. Seterusnya para jemaah yang sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana masih setia mengimarahkan penutup Taman Syurga Gema Nur Iman pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama Al-Fadilah Ustazah yang telah pun bersedia untuk menyambung kupasan tentang fiqh, darah haid, nifas dan istihadah. Tafadhal mashkurah ya Ustazah. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis dan juga terima kasih kepada keseluruhan AJK Gema Nur Iman. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini untuk sama-sama berkongsi, ya, membicarakan tentang fiqh darah, insya-Allah. Jadi kita mulakan kelas kita yang dengan membaca umur kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, ya, dan juga kepada diri kita, suami kita, ibu bapa kita, ibu bapa mentua, ke semua anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, guru-guru, anak-anak murid dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yusur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita membuka tajuk pada bab kedua iaitu umur haid, tempohnya dan juga warnanya, ya. Pada kalau buku lama muka surat 13. Mungkin kalau buku baru dalam 14 dia ada beza satu muka surat rasanya, ya. Jadi kita membicarakan bab 2 iaitu pertama umur haid. Ya, sebagaimana saya dah habiskan bab istiadah menerangkan semua, cuma sebagai pengenalan. Hari ini kita dah masuk pada belajarlah. Oh. Silap, ada satu sikit lagi. Masuk yang last, ya. Sebelum bab 2 ada satu bab last, saya lupa. Dalil kepada bukan, ya, tersebut. Yang ni yang ada yang last tu, yang orang tanya tentang perbezaan antara kelembapan farash, mana yang membatalkan wudu, mana yang najis, mana yang tidak. Okey, maka dalam hal ini apa-apa yang daripada zahir farash, ya, dia macam lembab, macam berpeluh ke, macam ada ke apa sikit-sikit tu, kita terasa itu dia ada setengah ustaz dia akan panggil keputihan. Tapi pada saya tu bukan keputihan, sebab dia macam ada lendiran yang jernih aja macam tu, tahu dia bahagian luar. Maka itu kita panggil memang kelembapan faras. Allah menciptakannya, satu untuk faras tidak kering, yang kedua untuk matikan kuman-kuman. Tu. Jadi yang itu tidak najis dan tidak membatalkan solat.
Dia keluarannya daripada zahir saluran faraj, iaitu kalau kita tengok jari tangan kita tu lebih kurang, kan jari tangan kita ada 3 ruas kan, lebih kurang had dia tu 2,5, 1,5. Jadi kalau yang keputihan yang datang dari dalam, yang dipanggil penyakit lah, macam gatal macam apa tu, berwarna. Kadang-kadang dia berwarna macam ada very lightly kuning, ataupun kadang-kadang dia grey tu dark grey kan. Kita boleh tengok yang sebab ini nak tahu dia macam kita mengalami keputihan, anak dara pun boleh berlaku. Ya, sebab kalau banyak sangat minum air, lagi-lagi masa datang bulan, nanti ya, selepas habis haid tu, dia akan nampak seluar dia tau. Kalau dia pakai, sebab tu jangan beli seluar gelap-gelap. Beli seluar jernih-jernih. Kalau gelap, kena pakai panty liner. Maka kita akan ada nampak nanti dekat seluar dalam kita. Kalau yang keputihan lah, dia akan ada lucut seluar dalam tu, dia akan ada nampak tanda kuning. Kuning-kuning cair. Tapi kalau lagi teruk, ya, keputihan tu, ya, maaf cakap ya, saya pernah duduk dulu ni cerita. Masa tu saya pun masih belum kahwin lagi tau. Saya duduk dalam bas. Dulu saya duduk dalam bas lah, macam nak pergi daripada Batu Pahat nak pergi Johor, duduk dalam bas. Sebelah saya duduk tu kan berdua dalam bas, bau tau. Bau tu dia punya kemaluan, dia bau ngut tau bau. Memang kita dapat tahu tu daripada situlah. Maka itu keputihan tu dia dah jadi penyakit tau. Maka tu yang nak kena rawat. Sama ada cara moden atau cara tradisional. Saya pun dah beritahu yang minggu lepas macam mana cara nak rawat. Jadi yang kat situ, kalau yang bahagian had zahir, dia macam macam awal lingos tu, jernih, sangat macam tu tau. Dia lagi luar. Maka itu tidak najis, tetapi kalau dari dalam saluran faraj, itu dibolehkan kita declare dia sebagai mazi. Ya, senang cakap, kalau permulaan apa, warm up, nak ehem, ataupun kita tak tahulah, kalau muda-muda tu kan, katanya ada tengok something tu, biasa lelaki lah, perempuan ada juga, tergairah, maka itu najis. Dan itu kena ni lah, membatalkan wuduk. Jadi kat situ ya. Jadi dia had zahir, had batin. Waalaikumsalam. Jadi okey, kita sambung sekarang bab 2, iaitu haid. Ni ya, jadi pertama umur haid itu mengikut syarak. Mengikut syarak ya, yang adalah 9 tahun Hijriah kurang 15 hari. Ya, maknanya kalau anak kita itu atau kita tu dulu berumur, kalau bulan Misihi 8 tahun, saya ingat sangat sebab masa belajar tu 888, macam tu. 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Umur mengikut tahun Misihi. Tahun Misihi tu ataupun dalam istilah dia bulan Qamari, Samsiah. Iaitu Januari, Februari, Mac, April. Tapi kalau tahun Samsiah, Qamari, bulan, sebab yang tu tahun Misi itu dipanggil Samsiah sebab pengiraan tu dari matahari. Jadi kalau yang bulan Islam tu, ya, Muharram, Safar, Rabi Awal, kita panggil itu tahun Qamariyah, bulan. Sebab tu kalau kita bulan Ramadan apa kan, teropong anak bulan kan, macam tu. Jadi sebab itu dia setiap tahun perbezaannya 11 hari. 11 hari ya perbezaan. Setiap 14 tahun senang cakap ni 30 tahun. 30 tahun Syamsiah bersamaan 31 tahun Qamariyah. Macam tu. Dia setiap 30 tahun 1 tahun. Ya, jadi kalau umurnya dia nak ikut kat sini, dia kata 9 tahun Qamariyah. Walaupun begitu,
dia bukan tepat-tepat 9 tahun. Maknanya dia kata boleh kalau darah itu keluar ya 15 hari. 15 hari nak sampai ini ada maaf ya yang ada yang kamera terbuka ni tak pakai tudung ni. Ayang 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 ya tu. Okey. Jadi kalau katakan okey anak saya ni 15 hari lagi cukup 9 tahun. Contoh macam tu ya. Ya. 15 hari lagi cukup 9 tahun Kamariah, dia pula tu ngam-ngam 15 hari tu dia keluar darah. Maka kalau darah itu ya cukup syarat minimum haid iaitu 24 jam, maka dia dah diterima sebagai haid. Macam tu ya. Jadi kita boleh tengok contoh kat sini. Maaf saya ni mana cermata saya tak nampak. Jadi yang dekat ni entah mana. Sekurang-kurangnya ni ya dia kata iaitu Kamariah lebih kurang. Jadi kat sini lebih kurang tidak mengapa kurang daripada 9 tahun sekadar terus haid suci iaitu tempohnya kurang daripada 16 hari. Dia kata mana 15 hari lah. Contoh macam ni. 1 hingga 2 Syawal darah haid. 3 hingga 11 Syawal berhenti. 16 Syawal genap 9 tahun. Macam tu. Dia bagi contoh lah. Maknanya 15 hari lagi. Ya. Jadi macam contoh yang dibagi itulah. Maka catatannya dia kata ya darah yang keluar selama 2 hari dihukum sebagai haid kerana berada dalam lingkungan 15 hari. Ya. Macam tu. Jadi katakan kalau dia keluar ya lebih katakan sebulan lagi ke ataupun 18 hari lagi ke, maka kita tarik 18 17 kira terbalik ni kena slow sikit. 18 17 16 maka itu bukan haid. 18 katalah senang cakap macam inilah. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita katalah dia tu jatuhnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Jadi katalah dia dilahirkan, mak dia katalah dia itu dilahirkan pada 20 Ramadan. 20 Ramadan ya. Jadi 20 Ramadan nanti genaplah umur dia 9 tahun Kamariah. Jadi dia ni keluar darah 1 Ramadan. 1 Ramadan lah dia keluar. Maknanya 20 hari lagi yang dia nak capai kepada birthday dia. Jadi katalah 1 Ramadan tu bermula puasa, dia keluar darah. Maka kalau dia tak belajar kat sini, dia tak puasa lah. Sebab dia ingat itu permulaan dia datang haid. Sebenarnya dia panggil itu darah fasad ataupun dalam hukum dia istiadah. Nama darah tu darah fasad, darah rosak. Hukum dia istiadah. Maka walaupun darah keluar ya pada 1 Ramadan itu, dia puasa tak ada masalah. Ya, dia puasa tak ada masalah. Sebab bukan haid itu. Sebab tak payah tunggu. Tak payah tunggu 15 hari ke apa, memang itu bukan haid. Jadi 1 Ramadan dia bukan darah haid, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan sampai 5 Ramadan. 5 Ramadan itu kalau darah dia masih ada, itu bukan haid. Masuk hari ke-6 Ramadan, kalau masih ada darah, itu haid pertama dia. Pasal apa haid pertama dia? Pasal 6 Ramadan tu, kalau tolak dengan dia lahir 20 Ramadan, yang 9 tahun dulu Kamariah, maka pada 6 Ramadan itu, 15 hari lagi dia nak capai. Dia nak capai birthday dia. Jadi bermula yang dikira haid itu pada 6 Ramadan. Jadi cuba tolak. 20 Ramadan kan, tolak 5. Jadi kan tinggal 15. Jadi dari 1 Ramadan sampai 5 Ramadan itu bukan haid. Pasal
dia dah melebihi 15 hari. Jadi hari yang ke-6 itu baru haid pertama dia. Katakanlah dia permulaan tu darah tu dia keluar 7 hari. Dari 1 Ramadan sampailah 7 Ramadan. Maka yang 1 Ramadan hingga 5 Ramadan itu dia boleh puasa. Sebab itu dihukumkan darah fasad ataupun dia panggil darah rosak. Jadi hukumnya istiadah, maka suci. Jadi hari yang ke-6 puasa, hari Ramadan, 6 Ramadan, 7 Ramadan yang darah hari keluar, itu baru haid. Katakan dia berhenti 7 hari, jadi maknanya yang haid dia tu untuk permulaan tu 2 hari je lah yang hari Ramadan ke-6 dan Ramadan ke-7. Katakan Ramadan ke-8 dah tak ada dah. Dah nakok. Maka dia mandilah. Macam tu. Jadi itu tak payah tunggu. Sebab itu saya selalu berpesan ya kepada anak-anak murid saya, catat diri sendiri atau anak bulan Islam. Bila lahirnya. Jadi kan saya senang aja saya buat macam ni. Saya putus state, ialah takut nanti lama-lama lupa. Nanti anak pun tak tahu. Saya putus state surat beranak dia. Lepas tu saya tulislah yang dekat misihi tu bersamaan dengan berapa. Contoh macam anak sulung saya tu 29 hari bulan 6. Dia lahir tahun 83. Tapi saya putus state sebab kan surat beranak mana boleh conteng-conteng. Jadi yang asli tu saya tak kacau. Saya putus state, saya tulis kat situ bersamaan 16 Ramadan. Anak saya lahir 16 Ramadan. Macam tu. Bersamaan 16 Ramadan. Macam tu. Ya, jadi senang. Jadi macam itulah. Jadi kalau katakan macam contoh anak saya, tapi anak saya lelaki. Tapi katakan kalau dia lahir 16 Ramadan, maka dia datang darah itu 1 Ramadan. Maka 1 Ramadan itu bukan darah haid, iaitu itu darah fasad. Bila yang dikira haid dia pada 2 Ramadan. Pasal 2 Ramadan itu dah jadi 15 hari lah. Nak nyampai kepada 16 Ramadan. Ya, kena macam itu. Selain itu syarat yang pertama lah untuk orang yang mula-mula datang haid pada umur dia. Yang syarat yang kedua tadi tu mesti ada 24 jam minimum, maksimum 360 jam atau 15 hari. Jadi contohnya ada yang dekat muka surat sini kan. Jadi yang atas tu dia tunjuk kalau yang ngam-ngam 15 hari. Maka yang bawah itu ya, ada pun jika tempoh itu telus sekurang-kurangnya suci dan haid iaitu 16 hari atau lebih, maka darah yang datang sebelum umur permulaan haid itu adalah darah istiadah. Ya? Atau dipanggil darah istiadah. Tapi kalau bahasa yang betul dia darah rosak, darah fasad. Tapi hukum syarat dia istiadah. Ya? Jadi kita tengok apa tu jadual yang kedua tu. Jadi dia kata tengok 1 Syawal darah istiadah, darah keluar ketika berbaki 16 hari sebelum genap umur 9 tahun. Jadi Syawal darah kedua haid, dihukum sebagai haid kerana berada dalam baki lingkungan. Ini contoh macam anak saya lah ni. Yang ni kan dia kata pertama darah dah keluar, itu dia kata istiadah. Pasal 16 hari. Macam anak saya. Tapi anak saya lelaki lah. Tapi nak cerita tadi, anak saya memang saya anak pertama tu 16 Ramadan. Saya ingatlah tu. Sebab apa memang saya ingat berbenar bulan Ramadan dia. Pasal saya ingat saya lepas sahur, lepas sembahyang subuh, cuti. Masa tu 1 Ramadan di Johor cuti. Jadi lepas sahur, tak lama tu kan solat subuh. Lepas tu kita pun dah cukup bulan kan. Dah kata orang nunggu hari. Jadi saya ni baru nak menyandor dekat apa tu, bukan kat katil lah, kat luar tu macam nak baring-baring kat luar gitu. Tiba-tiba je saya rasa nak kencing. Saya cakap dengan mak saya, masa tu mak saya adalah datang nunggu sebab dah cukup hari kan, anak sulung. Dia kata, mak nak kencing, mak nak kencing. Tapi kan dia tak boleh kontrol tu. Dia terus macam tu. Mak saya kata dah cepat-cepat pergi. Rupanya dah pecah tauban. Tu. Bukan kencing pecah tauban. Tapi saya kata kencing. Mak saya pun suruh terus panggil suami. Masa tu suami kat meja lagi. Terus panggil balik. Macam tu. Itu yang saya ingat sangat. Lepas tu mak saya ingat lagi. Saya dah pecah tu, mak saya pun kasih air lah. Orang tu dulu dia baca doa-doa. Air selusuh dia kata minum.
Tak nak saya kata saya puasa. Saya kata saya tak nak puasa. Kali kata mak minum. Itu kau tu dah nak beranak. Ya ke mak? Ya. Itu pecah tauban. Minumlah juga. Sampai je dekat hospital memang terus bersalin. Kan? Tapi masa tu dekat aja SA tu, hospital dengan rumah yang saya sewa tu dalam lingkungan dulu pakai batu lah. Dalam 5 batu. Sekarang mungkin dalam 9 kilometer lah macam tu. Ya. Jadi itu yang saya ingat 16. Jadi kalau contoh anak tadi dia bersalin pada 16 Ramadan, jadi dia turun darah 1 Ramadan, maka hari yang pertama itu bukan Id. Itu istiadah. Ya. Jadi hari yang kedua itu baru bermula 15. Jadi ya kat sini bukan tepat 9 tahun Qamari baru dikira haid, tidak. Kenapa dikira 15 sebelum? Sebab mengikut hukum haid tadi kan, minimum haid itu maksimum haid itu 15 hari. Maka diikut pada situ. Ya, diikut hukum tadi kat situ, maka 15 hari. Jadi dikira macam tu. Ataupun antara perbezaan antara satu haid pertama dengan haid kedua pun 15 hari. Maka itulah dijadikan itu ya. Jadi kena tengoklah kan dekat situ. Maka dia kata maka yang hari kedua tu sehingga kepada 16 itu haid kerana sudah mencapai 15 hari. Untuk menjelaskan begini, contoh. Macam inilah contoh dia kata seorang wanita melihat darah 10 hari sebelum genap 9 tahun Qamariah. Adakah ia darah haid? Jawapannya ya. Semua haid. Ya, sebab apa? Sebab dia macam ni. Kalau yang permulaan tu dia macam menganjak. Dia macam katalah tadi dia bersalin dia datang haid, bukan datang haid, dia keluar darah pada 1 Ramadan. Dia dulu birthday dia 16 Ramadan. Maka dia naik tau, dia naik 1. Macam tu. 1 tu makna hari ke-16. Jadi 1 Ramadan tu hari ke-16. 2 Ramadan tu hari ke-15. Maka jadi 15 sampailah ke dia naik. Katakan tadi kalau yang saya bagi contoh 20 belum. Lepas tu kita makin dekat nak birthday kita lah. 19 belum. 18 belum. Lagi 18, 17 belum. 16 belum. Jadi 5 hari. Katakan dia kata bila datang darah daripada 20 hari lagi. Jadi berapa hari? 7 hari. Jadi sebenar-benar haid dia tadi pada 6 dan 7. 2 hari je. Jadi 1 sampai 5 itu bukan haid. Macam tu. Ya. Dia makin naik. 19, 18 macam tu. Okey. Jadi okey ya. Jadi itu yang kena ingatlah kalau macam budak-budak sekarang ya. Dia macam kalau kita dulu ya 14 tahun, 13 tahun baru datang. Budak-budak sekarang cepat. Macam cucu saya tu pun dalam 9 tahun lebih pun dah datang dah. Mungkin pemakanan badan tu besar ke apa ke, wallahualam. Ya. Seorang wanita ni kata 10 hari. Maka kesemuanya itu adalah haid. Ya. Jadi kena ingat tahun Qamariah. Oleh itu dimaafkan darah yang keluar dalam tempoh yang tidak telus haid dan suci 10 hari tidak telus haid. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Sekurang-kurangnya ya. Jadi ini untuk pertama kali ya. Anak-anak yang datang haid kena catat dan ingat yang zaman sekarang ni saya tak pasti sebab macam ni. Banyak sangat orang akan tanya saya masalah haid, masalah istiadah. Budak-budak kecil pun dah kena istiadah. Tak tahu, mungkin saya tengok mungkin pemakanan. Pemakanan yang banyak makan benda proses, fast food, katanya terlampau banyak bahan kimikal kat situ. Ya. Jadi kenapa? Dia kena ingat tau yang tarikh haid pertama dia. Sebab kalau lepas katakan kali kedua dia datang, kena istiadah lebih katakan 15 hari ke 16 hari, kita akan refer pada haid pertama dia. Ya yang macam tu. Kalau dia darah dia tu sama. Kalau kita tak boleh hukumkan tamyiz. Jadi itu yang kena ingat. Ya. Tapi kalau kali pertama, ya, ni kena ingat juga. Tak ada dalam sini. Tapi saya cakap terus.
katakan dia kali pertama datang yang tadi kan saya dah kata dia ini katalah tadi 20 hari lagi nak sampai birthday dia. Tetapi darah dia keluar sampai 25 hari. Dengar baik-baik ya yang. Dia datang kali pertama, baru pertama kali datang. Masa keluar darah itu, ya, 20 hari lagi dia nak capai birthday dia. Jadi katakan ya, tepat hari yang birthday dia lah, sampai pada birthday dia tu 15 hari kan. Jadi 20 hari senang cerita. Maka baru dia berhenti. Jadi tolong kena faham ya yang, saya ulang balik, jangan confuse. Dia turun darah 20 hari lagi nak capai birthday dia 9 tahun Qamariah. 20 hari lagi. Jadi kalau mengikut hukum syarak, 5 hari itu bukan istiadah. Bukan haid. Iaitu 20, 19, 18, 17, 16. Bukan darah haid. Sebab dia belum baligh, ya. Sebab dia belum baligh. Ya, dia tak, kalau dia kata leceh lah nak solat dari muadah, malah solat kata, sebab belum baligh tak dosa sebenarnya, tapi kita cuma galakkan lah. Ya, galakkan dia solat lah, belajar. Katakan nanti kalau istiadah apa senang, kita galakkan. Tapi kalau macam katalah dia nak pergi sekolah, nak cepat ke apa, sebab dari muadah tu kan kita dah ajarkan nak masuk waktu ke apa leceh, tak apa. Balik. Tapi macam itulah, dia belum. Jadi dia bermula haid dia pada tadi hari yang ke-15, ataupun kalau dia start Ramadan tadi 1 hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5 itu walaupun darah keluar dia boleh puasa. Tapi belum wajib lah pada dia sebab dia belum balik kan. Tapi dia boleh puasa. Tapi kalau semayang dia kata leceh lah nak pergi sekolah, budak baru ujar 3 kan. Kalau 9 tahun tu budak baru ujar 3. Kadang kalau yang awal tahun lagi, yang baru 8 tahun 8 bulan baru ujar 2. Jadi kan dia macam tak apa nak pandai semayang. Dari muhadas tak apa sebab dia masih lagi belum balik. Ya kat situ. Tapi tak elok lah. Tapi cuma katakan kalau dia meninggalkan solat itu belum wajib lagi sebab dia belum balik. Okey. Sampai aja kepada 6 Ramadan. Tu dah masuk 15 hari lah sebab dia itu hari beranak pada 20 Ramadan. Maka 6 hari itu dia tak boleh puasa dah. 6 Ramadan. Katalah ya dia tahu yang dia ngam-ngam pada 20 Ramadan itu birthday dia, darah dia stop. Maka kita tak boleh kira dia istiadah. Pasal haid dia itu 15 hari. Ngam-ngam. Daripada hari yang ke-6 sampailah hari yang ke-15. Itu haid dia. Macam tu. Ya yang? Tetapi kalau dia lebih, katakan dia lebih. Yang itu dia lebih. Jadi sampai kepada birthday 9 Qamariah tu dia dah cukup 15 hari kan. Tapi dia lebih yang sampai lebih 1 hari. Maka daripada 6 apa tu tadi? 6 Ramadan dia keluar tadi 1 sampai 5. Itu darah fasad. 6 sampailah 21 Ramadan dia keluar. Jadi ada 16 hari. Jadi berapa sebenarnya haid dia? Kali pertama tu dah kena istiadah. Maka haid dia hanyalah 1 hari 24 jam. Itu kena tengok. Nanti kita akan belajar bab istiadah. Ya? Sebab tu nanti kalau tak belajar, kita assume dia haid, rupanya dia istiadah. Itu yang bahaya. Kita assume dia istiadah, rupanya haid. Jadi itu pun dua-dua tak boleh. Kalau kita salah dalam pemahaman, kita tak tahu lagi, kita ingat, oh ini semua haid. Nanti dosanya kat mana? Kita tak qada solat. Tapi kalau pula kita kata, oh ini dah lama-lama ni, istiadah lah. Kita pun tak tahu, takutlah nak tinggal solat. Kita pun buat dari muhadas. Wuduk dari muhadas, kita pun solat. Rupanya tu haid.
Kan dosa juga solat dalam haid. Tapi kalau istiadah kita ingat haid, dosa juga sebab tinggal solat. Sebab tu ya yang jadi kat sini tu kena fahamkan betul-betul ya. Tapi maaf lah sekarang ni saya minta maaf banyak. Banyak bila ngajar-ngajar ni Allah Akbar. Kalau yang bab haid ni kalau orang hantar saya memang kena ambil masa sikit. Minta maaf sebab sekarang saya dah macam penuh lah hari-hari ada kelas. Kadang-kadang satu hari tu pagi petang. Kadang malam ada lagi. Jadi kadang-kadang saya tak balik tu nak rehat dulu, nak penat. Kadang sekarang pun jalan jam. Jadi kadang-kadang saya balik tu nak rehat, nak penat kan. Sebab bila persoalan head ni, saya kena baca betul-betul. Lepas tu saya kena tengok, saya kena kira. Jadi kena ambil masa. Tapi kalau macam soalan-soalan yang lain tu, kita memang dah tahu hukum sap je masuk, senang nak jawab. Itu memang saya akan cepat lah. Kecuali soalan yang terlalu general. Tu yang pun saya lambat jawab. Contoh dia kata, bagaimana kita nak tahu Tuhan sayang kita ke tidak? Macam mana? Banyak. Dia kena, banyak nak kena pecahkan tu. Walaupun soalan tu nampak sikit je. Bagaimana kita nak tahu Tuhan suka kita? Atau bagaimana nak tahu kita ni Allah benci? Soalan nampak senang, jawapannya subhanallah cukup panjang. Boleh kalau nak dihuraikan tu sampai 2-3 jam. Aduh, tu yang tu memang saya tinggalkan dululah. Tak cukup masa sekarang kena tunjukkan nanti semua hadis-hadis dia. Jadi kalau yang macam betul-betul hukum tu cepat sikitlah. Kalau head ni pun kena kira tu lambat sikit. Minta maaf ya. Tu saya minta maaf dulu. Okey, jadi kat sini jawapan dia tengok ya kan. Dia kata kalau itu 10 tahun 10 hari lagi nak 9 tahun confirm 10 hari itu adalah head. Dan bila dia head itu kena tahu ya. Ini kalau anak ke cucu kita kena guide dia lah. Sebab head ini maka yang pertama cara tampal tu semua mungkin budak-budak pun dah tahu semua. Tapi kat situ dia dah menunjukkan dia balik. Walaupun baru kalau darjah 2 ujung ataupun awal darjah 3. Tengok pada lahir dia lah. Kalau dia lahir bulan 1 maka dia darjah 2. Kalau dia lahir bulan 11, 12 maka dia darjah 3. Kadang-kadang macam tu lah. Jadi dia dah mula balik. Maka kat situ kalau dia tak semayang dia berdosa. Kalau dia nedah aurat macam kata orang, sebab dia kadang-kadang masih budak kan, macam budak 8 tahun 8 bulan kan, macam budak lagi. Tu kita kena tunjuk awal. Jadi macam nanti dia dah biasa pakai baju tangan pendek, kan lenting-lenting kat luar, dia bercampur dengan kawan-kawan sekolah lelaki semua kan. Tu dia dah tak boleh dah sebab kat situ dia dah balik. Bila dia balik tu dia dah kena jaga aurat dia kan. Tak boleh lagi dia sel-sel lengan dia, nampak lengan. Ya. Sebab itu bila dia datang bulan pula ya. Jadi itu dah tanda balik. Jadi dia kata jadi kita akan tengoklah kat sini contoh dia 1 Rejab darah tu dia kata hukum dia haid. 2 hingga 10 Rejab berhenti nakok. Maka suci. Maka lepas tu 11 Rejab genap 9 tahun berhenti maka suci. Jadi keluar darah ketika berbaki 10 hari sebelum genap 9 tahun. Dia kat sini dia buat contoh 1 hari je keluar. 1 hari je. Ya. 1 hari je dia keluar. 10 hari lagi nak sampai birthday je. Tapi 1 hari itu dia non-stop. 24 jam. Darah dia ada mengalir ataupun patrah. Ya. Jadi dalam hal ini 24 jam itu tak semestinya 24 jam mengalir. Kemungkinan mungkin 23 jam mengalir. Jadi bila berhenti tu dia check lah dekat salur paras zahir, maka ada darah, dia panggil patrah. Maka patrah itu dikira ya yang sebagai haid. Jadi kalau dia rekod betul-betul, okey, 23 jam darah mengalir. Mula-mula banyak, lepas tu sikit-sikit macam dot, last berhenti pada 23 jam. Selepas itu disemak ada dalam saudara tulis patrah. Sampai katakan kita cek sampai 1 jam, 1 jam. Maka kita tulis kat situ genap. 23 jam darah mengalir, 1 jam patrah. Maka
total 24 jam. Ya, itu dikira haid semua. Mengalir dan patrah, ya, dikira haid. Patrah tu saya terangkan kat sini, darah tak mengalir keluar. Tetapi apabila berhenti, kita cek dengan kapas, perca putih atau cotton bud di dinding faras, ya. Zahir lebih kurang 1 hingga 2,5 uras jari ni. Ya, uras jari kita ni ada 3. Jadi 1,5 hingga 2. Tengok orang. Kalau orang tinggi, ambil 2. Kalau orang macam 150 cm, ya, bawah 5 kaki. Kalau dulu pakai kaki 5 kaki atau bawah 150, maka ambil 1,5. Kita ulis dinding saluran paras itu. Kalau ada kesan darah, tak kisah warna kuning-kuning ke, macam tali benang ke, maka itu dipanggil patrah. Maka itu masih lagi dikira haid. Ya, tak boleh mandi. Ya, siapa yang korek dalam saluran faras ada kesan darah, patrah, dia mandi wajib, tidak sah. Dia semayang berdosa. Kerana apa dia mandi wajib tak sah? Sebab itu masih dikira haid. Ya, sebab itu wajib. Sebab itu, ya, jangan bila datang haid berhenti tak korek. Tak boleh. Itu syarat dia. Saya ulang lagi sekali. Ada orang kata, Ustazah, nanti pecahlah darah anak saya. Ajar anak, bukan korek sampai dalam-dalam. Dan bukan cucuk kat tengah. Ambil tu, ni, kita, macam ni lah. Ya, kita masukkan kain ni warna merah, senang. Ya, kita, tapi bukan merah lah. Saya nak tunjuk sebab nak tengok gambar kan, kita buat macam ni. Masukkan kapas, ya, macam ni, ya, kita buat macam ni, 2 jari ni, kita buat 2 jari, perca kain putih lah, kita buat macam ni, lepas tu kita korek macam ni, korek tepi sini, kan, 2 jari, mana ada sampai dalam, 2 jari je, 2 jari tangan kita korek dinding tu, dinding faras, lepas tu kita tengok ada kesan darah tak, maka tak menjejaskan darah pun, yang darah dalam lagi, kalau darah tu mungkin dalam 6 atau 7 ruas darah, ya. Jadi ini saya kena terangkan. Sebab ada orang cakap, tak maulah, saya tak nak suruh anak saya korek, nanti darah dia pecah. Masya Allah. Ya. Jadi macam gitu. Biar ambil kain putih. Ataupun tisu. Tapi tisu tu kadang-kadang dia lekat kat dalam. Sebab dalam kalau hukum dia kata pakai perca kain. Jadi macam itulah ulis. Ulis. Pakai perca tu. Masukkan tadi perca tu kat sini, ulis. Macam tu. Ya, itu, ya, nak kena tengok. Jadi kalau ada kesan darah, ya, yang tak boleh mandi wajib kerana itu masih dikira haid. Ya, jadi itu sebab itu kadang dia kata patrah. Kalau nakok itu apa maksud nakok? Suci. Apa maksud suci? Bila kita korek langsung tak ada kesan apa-apa. Okey. Ataupun bila kita korek ada kesan lendiran jernih macam orang makan pedas. Orang makan pedas kan ingot dia beringos kan. Kan ingot dia macam apa tu? Very jernih kan. Ataupun orang yang baru nak sesama. Baru nak mula sesama tu. Dia pun kalau pedas apa tu dia syik hidung dia gatal. Kan dia tengok lendir tu jernih. Bukan putih. Jernih. Itu maknanya itu dah nakok dah. Kalau keluar jernih, lendir jernih itu confirm nakok. Itu nak kena tahulah. Macam tu. Jadi seorang wanita melihat darah sebulan sebelum genap umur 9 tahun. Selama 5 hari secara berterusan. Adakah dikira haid atau tidak? Maka jawabnya bukan haid. Jadi kat sini dia dah bagi 2 contoh. Jadi satu contoh perempuan tu 10 hari. Nak datang 9 tahun. Maka itu haid. Tapi yang kat bawah ni, ya, muka surat bawah dia kata perempuan itu dia kata sebulan. Sebulan lagi nak genap 9 tahun, dia datang 5 hari berturut-turut. Rupa macam haid dengan bau dia, ketul dia ke apa. Maka adakah itu haid? Tidak. Sebab apa kita kena tahu? Pertama, sebab darah haid ini menandakan perempuan itu balik. Jadi kalau dia datang tadi sebulan sebelum 9 tahun. Datang 5 hari berturut-turut. Maka
sama macam darah haid, bau ke ketul, maka kita tak kata itu haid, itu darah fasad. Walaupun keluar 5 hari berturut-turut, maka dia bukan haid, maka dia belum lagi balik. Lepas tu kita kena tahu. Sebab kalau balik ni, katalah satu hari dia yelah orang tak balik ni, maka dia sebenarnya tidak wajib lagi solat, tidak wajib lagi puasa. Tidak wajib lagi mendedahkan aurat, ya. Jadi menutup aurat. Sebab tu dia masih boleh, tapi cuma macam Nabi kata kan, suruhlah anak kamu solat apabila berumur 7 tahun. Suruh dan ajarlah, dan pukullah dengan keadaan yang tidak mencederakan kan, apabila dia berumur 10 tahun kalau masih tak solat. Nampak? Macam tu. Jadi macam dia dah makin besar tu makin tegas lah. Tetapi kalau dia tak solat, sebab tu kalau tengok orang Arab ya, kita tengoklah mana-mana orang Arab, laki bini dia pakai pudah, laki dia pakai apa. Tapi kalau anak dia berita lah umur 3 tahun perempuan kan, diikatkan rebin, dia tak tutup rambut, tapi dia pakai baju tu, kadang gaun tu bawah lutut lah sampai dekat-dekat tumit, tapi tak sampai tumit lah, atas sikit. Lepas tu tangannya pun kadang tangan pendek, dia pakai baju macam baju apa yang panggil, baju maxi lah, tapi lawa-lawa kan. Baju maxi tu lawa lah, berbunga-bunga, beropul-opul ke apa. Dia macam tu. Mana dia ada tutup aurat? Tak ada. Budak-budak kalau dia kata budak kecil tak dosa, jadi kita tak payah nak tutup, dia kata. Itu pandangan dia. Tapi majoriti orang Arab macam tu, saya tengok. Tapi apabila anak dia dah balik, baru dia tutup. Macam tu. Tapi macam kita, macam saya pun anak kecil-kecil, saya ada lah juga pakai tudung. Nanti kalau dicabut, kita pakaikan balik. Tapi kalau tengok dah panas tu dia cabut, kita biarkan aja. Jadi macam kita didik sikit-sikit aja tu. Jadi itu terpulang cuma dalam itu dia masih lagi tidak dikenakan hukum. Okey. Jadi lagi satu kita tengok darah haid ketika berbaki sebulan sebelum genap 10 tahun. Maka tiada batasan maksimum bagi penamaan haid, iaitu tiada boleh terjadi selama. Jadi macam ni yang haid ini ada permulaan datangnya, iaitu bila permulaan datangnya apabila mencapai 19 tahun minus, iaitu 15 lagi nak sampai 19 tahun, nak sampai 9 tahun Kamariah. Tetapi adakah dia ada had maksimum? Tak ada. Mengikut mazhab Syafi'i, tidak ada had maksimum haid kalau ada ciri-ciri haid, walaupun perempuan itu telah berhenti haidnya selama 5 tahun ke 10 tahun ke, kalau kita panggil menopause lah. Tapi tiba-tiba dia makan itu, makan ni, makan vitamin, kata contoh lah. Lepas tu dia makan apa yang hormon-hormon nak bagi apa, tegang muka ke apa, gel ke apa, tiba-tiba hormon tadi menyebabkan dia keluar darah balik. Ya? Sebab dia makan semua benda-benda nak bagi awet muda, keluar darah balik. Maka walaupun dia dah berhenti 10 tahun menopause, kalau dia keluar darah, kata Imam Syafi'i, kalau ada ciri-ciri haid, ya, iaitu sekurang-kurangnya dia keluar 24 jam atau 2-3 hari, cukup 24 jam ya, sebelum 15 hari bulan, maka itu adalah haid. Macam tu. Sebab tu dia kata tiada had umur maksimum haid. Walaupun perempuan tu dah 70 tahun, tak ada masalah. Macam tu. Jadi dia kata yang kedua, tu tanda balik. Jadi kena ingatlah. Kenapa ditekankan tadi? Sebab kalau dia turun darah, ya, sebelum sebulan tadi contohnya, sebulan sebelum birthday dia, maka 5 hari ke 7 hari ke, maka itu semua bukan haid. Dia panggil istiadah atau darah fasad. Maka dalam hal ini, ya, dia tak perlu qada solat. Katakan dia tengok darah keluar, dia kata. Dia tengok belum sebulan lagi. Maka pada saya, kita boleh train anak kita macam mana solat orang yang dari muhadas. Tapi
tak perlu kalau dia dah sekolah balik petang dah penat, tak perlu paksa. Mungkin kita ajar dia waktu maghrib, waktu isyak kan. Macam katakan waktu zuhur asar tu mungkin dia penat, tak apa. Sebab dia pun baru pertama kali dan dia bukannya head, dia istiadah, maka dia masih belum balik. Jadi kita cara berhemah lah ajar dia. Jadi kata okey nak, engkau ini sebulan lagi nak 9 tahun Kamariah, maka ini bukan haid, ini darah istiadah. Mengikut Islam suci boleh solat, tetapi mungkin kalau pagi subuh ataupun tengah hari kan dia tak dan ke apa, tak apalah, sebab orang dari muhadas ni kan nak leceh sikit nak ambil wuduk dia apa semua, jadi tak apa, pakai aja. Cuma kita kena ajarlah dia pakai kotek juga, sebab walaupun bukan head, darah itu kan berceceh kan, pakai kotek. Lepas tu kita balik, nanti kita ajar waktu maghrib ke isyak macam mana cara ambil apa tu, cara dari muhadas, kena beri sumbat, tampal ke apa semua kan ya. Jadi lepas tu cara semayang tu apa, berwuduk mualat. Lepas tu nak semayang pun mualat semua, kita didik. Jadi kata mana tahu, mudah-mudahan mak doa kau jangan kena istiadah. Tapi kalau kau kena istiadah, macam ni cara solatnya. Maka itu tanggungjawab mak bapak ya. Ataupun kalau kat sini dah nenek, tanggungjawab apa, anak pun sibuk, dia pun dulu tak belajar, maka tanggungjawab nenek tunjuk cucu. Boleh ya? Jadi yang kat sini dia kata tiada batasan. Ni peringatanlah tadi, tiada batasan maksimum. Jadi kita saya cuma bagi tajuk kedua lah, sebab kalau tengok jam saya dah 10:05 minit, nanti kita nak berhenti 10:15 kan. Jadi sekejap lagi saya buka lah kepada pertanyaan. Atau ada nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya sambunglah yang kedua ya tadi. Jadi yang kat situ, sebab itu yang kita nak pastikan mesti 15 tahun sebelum 9 tahun Kamariah. Kerana nanti kalau dia datang walaupun 1 hari. Katakan tadi 10 hari lagi dia nak capai 9 tahun Kamariah, dia datang darah keluar 24 jam atau 25 jam. Dah berhenti. Maka kat situ dia wajib mandi, sebab itu kira haid, dan bermulalah masa itu dia sudah baligh. Maka bila dah baligh, tak boleh tinggal solat lagi. Tak boleh lagi solat tu macam cismo. Tak boleh lagi solat itu tak berapa ni betul. Macam dia dah biasa. Sebab tu anak walaupun belum balik, kalau dia semayang king kan macam apa? Yang apa panggil ni apa? Suka keruk-keruk lah. Maka kalau anak kita tu dah umur dia dah berapa, yang dah hampir-hampir nak balik, sebab orang perempuan sekarang cepat nak balik, bila dah 8 tahun setengah ke apa tu, kita kata nak semayang, kalau gatal kena gigit nyamuk pun tahan. Jangan keruk. Lepas tu jangan toleh kanan kiri. Kadang kan budak semayang kan orang lalu toleh, bunyi cecak-cecak tepi dinding pun toleh, kan. Jadi kita dah ajar, dah train. Sebab apabila dia datang aja haid, walaupun tadi 1 hari ya, kadang-kadang kita kesian juga budak baru 9 tahun lebih 8 tahun lebih dah datang kan. Tapi nak buat macam mana, itu kan dah ketentuan Allah. Maka sebab itu dah kena prepare lah. Jadi dah cakap dengan dia kena semayang betul-betul, tak boleh lagi cismo, sekejap ada kejap tak ada. Tak boleh lagi semayang tu tak betul-betul, goyang kanan apa, toleh ke keruk. Kena semayang macam orang dewasa. Jadi sekarang ini sebab dalam hukum mengatakan perempuan boleh 9 tahun balik. Jadi prepare anak kita, cucu kita 7 tahun setengah ya. Last 8 tahun setengah, ajar dia semayang betul-betul. Dikhawatiri dia datang bulan awal, 9 tahun datang bulan ataupun kurang sikit, nanti dia dah dosa tu kalau dia semayang tak betul kan. Jadi nanti jadi tanggungjawab mak bapak pula salah. Jadi tanggungjawab mak bapak. Jadi dia dah kena semayang betul yang. Jadi macam tu. Ya, jangan lupa ya. Okey. Jadi tanda-tanda baligh dapat dikenali dengan 3 perkara lah. Ya, jadi wanita yang keluar darah pada haid pada 9 ya.
tahun ataupun 15 hari sebelum. Yang kedua, keluar air mani bagi lelaki sama ada melalui mimpi ataupun keluarlah macam tu. Yang ketiganya apabila sampai 15 tahun. Jadi dalam sampai 15 tahun ini pun yang banyak orang tersilap. Katakanlah anak dia tak datang bulan, anak dia tak mimpi. Jadi bila cukup 15 tahun Syamsiah. Dia pun cakap mulai hari ini sambut birthday lah. Saya sambut birthday anak saya. Anak saya ingat pagi ni. Tapi saya punya birthday cari Islam. Apabila anak saya birthday, tak kira lah dalam satu rumah tu anak saya birthday, saya raikan. Saya akan buat orang Jawa kan, buat bubur putih, bubur merah, bubur putih bubur merah lah. Saya buat daripada pulut taruh santan. Nanti anak saya suka. Masak dulu tu santan. Lepas tu nanti kita ambil sikit, keluarkan, taruh garam. Tu putih. Yang belenya tu baru kita taruh gula merah. Jadi bubur putih bermerah, nanti biasa kita pagi-pagi semua sibuk, malam lah. Lepas maghrib, nanti saya baca doa. Kalau suami ada, tunggu suami lah kan. Kalau tidak pun, baca doa. Baca doa, cakap Melayu je. Kadang kalau angah yang birthday, saya suruh Alung bacakan. Cakap anak-anak baca doa lagi, kabul tak banyak dosa. Kita appreciate je, cakap Melayu je. Kita pun aminkan, amin macam tu. Jadi sampai anak saya dah besar ni, yang anak saya sulung 40 tahun, dia boleh cakap apa? Lama, dia dah rumah jauh kan. Saya cuma WhatsApp, doakan birthday dia. Lepas tu satu hari tu dia datang rumah, dia kata apa? Lama sangat tak makan bubur putih, bubur merah. Dia kata dulu kan Umi selalu buat. Lepas tu saya kata, suka ya nak? Kenapa tak cakap? Kalau kau cakap nak datang, mak dah buatkan dah. Oh, dia kata lama Mi. Lama jugalah pulut kan. Jadi macam tu. Jadi adalah sweet memory anak saya. Saya tak adalah kata boleh kek ke, boleh apa tak. Saya cari Islam je yang buat simple. Yang penting orang kata bukan kuantiti, quality. Jadi sama. Setiap anak saya ke suami ke saya akan buat bubur putih bermerah. Macam tu ya. Jadi bolehlah buat tu. Lepas tu buat doa. Doa selamatan. Kata Jawanya doa selamatan. Ya, kita doa macam tu. Okey, boleh ya yang tu. Jadi kita jangan kata anak kita contohlah tak datang haid, tak mimpi ya. Dia kita pun celebrate dia. Hari ini kau dah hukum sendiri. Apalah semua dah balik, maka dah wajib atas kau solat. Dah wajib atas engkau puasa, dah wajib atas engkau menutup aurat dengan benar, ya. Tak boleh lagi jaga itilat. Macam tu. Tak boleh lagi lelaki perempuan macam ni tampuk ke tak boleh. Dulu kau bolehlah lenting-lenting main kat depan tu. Dulu kita main apa tu? Yang ting-ting. Sekarang tak tahu tu. Buat kotak, lepas tu baling bulu ayam ikat kan baling. Nanti ting-ting-ting ambil tu. Ya, kata tak boleh dah kalau sama lelaki. Dulu kau budak-budak 8 tahun 7 tahun kalau kat kampung kita lelaki perempuan main. Tak apa, tu cakap. Tetapi yang silapnya kat sini ya, kebanyakannya bukan semua celebrate 15 tahun bukan Hijriah tapi Misihi. Silap. Dah kalau ada dulu yang buat ya dalam live ni, kalau dulu adalah yang buat yang kena, maka kena qada 6 bulan. Ya. 6 bulan solat. Kerana apa? Ya. Kalau masa tu dia bulan puasa, dia puasa, yang mana dia letih, dia minum air, dia kata tak apa, tak payah qada pasal belum balik. Maka dia kena qada. Sebab 14 tahun 6 bulan bersamaan 15 tahun Qamariyah. Ya, catat ya yang 14 tahun 5 bulan Misihi. Misihi ni maknanya Januari, Februari, Mac, April. Kan kita kalau nyambut kan jarang orang nyambut birthday dia tahun Qamariyah. Saya je yang nyambut tahun Qamariyah untuk anak saya. Biasanya diorang semua akan pakai Samsiah.
iaitu misihi. Maka bila dia kata ni kau dah tanggungjawab ya, dah balik, maka 6 bulan sebenarnya dah overdue 6 bulan. Sepatutnya kalau kira dalam tahun Misihi 14 tahun 6 bulan, itu dah jadi 15 tahun, maka itulah waktu balik dia. Kalau katakan anak kita tak ada mimpi lah, budak-budak dulu jarang mimpi, sekarang cepat dah. Pasal sekarang katnya tak tengok banyak no ke internet ke apa gena kan, makanan ke apa. Budak sekarang pun perempuan cepat. Macam kita dulu, saya ingat lagi, saya tingkatan 2. Saya beranak bulan 11. Saya tingkatan 2 pun hujung baru period. Jadi saya period tu kalau bulan Islam tu dekat 15 tahun lah. Kalau bulan orang putih tu 14 tahun lebih. Dululah saya. Saya kecil kenet kan, kurang zat ke apa, jadi periodnya lambat. Sampai saya katakan minta pula. Bilalah aku ni nak period, aku ni perempuan betul ke tak betul? Asli ke tidak? Pasal kawan-kawan semua dah period tau. Semua kawan-kawan tu dah datang bulan masa tingkatan 2, kita masih lagi tak ada. Lepas tu dia kata sebab kau kenit, no. Kata dia kecil, no. Kurang zat. Sampai saya kata aku ni normal tak? Takut juga. Tak datang bulan. Nanti orang kata kau tak datang bulan, kawan-kawan dululah. Nanti kau tak datang bulan tau, kau tak beranak kalau kahwin tau. Lepas tu kita pun kata, ya Allah, aku ni bila nak datang bulan? Kalau sekarang, bodohnya aku. Pasal apa? Tak datang bulan pergi minta-minta. Buat apa? Kan? Tapi dah dulu, macam gitu dah kawan-kawan semua, satu kelas semua dah period, kita tak lagi. Ya, tu yang saya ingat sangat tu. Jadi mungkin saya punya period tu betul-betul masa balik tu. 14 tahun 6 bulan. Sebab saya tingkatan 2 tu. Saya balik datang bulan tu dah dekat ujung-ujung. Saya beranak bulan 11. Jadi kalau birthday saya tu bulan 11. Jadi saya datang macam, saya ingat sebelum birthday saya tu. Sebelum birthday yang orang putih. Macam tu. Jadi memang balik saya tu memang macam tu. Ya. Jadi tu kena ingat yang waktu balik. Ya, kita kena ingat. Kalau siapa-siapa lah yang macam tu, kalau dia kata, oh aku ni belum balik, tadi aku tak apa kalau penat-penat balik sekolah, aku tak saya semayang. Rupanya dah 6 bulan, maka kena ganti ya yang macam tu. Jadi cukuplah sampai 10 suku kepada tajuk kita ya, iaitu kita ambil kepada tadi apa? Tanda balik. Tandakan ya yang, besok kita akan sambung kepada bahagian ketiga. Jadi okey, sebelum saya tutup, mungkin saya raikan kalau ada nak tanya yang silakan. Kalau tak ada, saya tutup. Ada? Faham setakat ni sebab baru lagi kan. Baru silakan. lagi sedang nak faham. Kalau ada soalan, soalan. Silakan. Kalau ada soalan nak tanya, silakan. Semua diam suka. Tak ada. Jelas kot, insyaAllah. Saya pun rasa jelas. Alhamdulillah. Kita bagi uraian. Sebab baru permulaan kan, mesti senang lagi. Masih senang lagi yang kiraan alhamdulillah jelas. Jadi Assalamualaikum Ustazah. Ya saya. Waalaikumsalam. Ada nak tanya? Ada saya tanya. Kalau datang umur 9 tahun tu macam mana nak kira tu? Macam mana yang tak faham? Ulang balik pelan-pelan. Nak solat datang, kalau datang umur datang haid 9 tahun. Lepas tu kita nak kira solat kita macam mana? Okey. Kalau datang haid ya pada umur 9 tahun, selepas itu. Sebelum itu ya, kalau katakan hajah dulu umur 9 tahun. Masih lagi celap-celup lah sembahyang. Kalau kita Jawa lah, Jawa Johor ni kata celap-celup. Faham ya celap-celup tu? On off. Jadi itu tak dikira je. Sebab macam ni, balil yang tak ada darah keluar, dia tadi kalau bulan orang putih 14 tahun 6 bulan. Tapi tadi hajah baru 9 tahun kan, masa dulu. Jadi hajah celap-celup tu tak apa, tak payah ganti pun tak apa sebab belum kewajipan solat. Cuma sunat. Okey. Pasal apa senang nak beritahu dengan cucu pula. Tetapi ya apabila dia datang haid aja,
Katalah 9 tahun tu dia datang haid. Selepas datang haid yang pertama, baru jadi dia dah balik. Jelas ya? Ya, Selepas faham. dia datang haid yang pertama, katakanlah dia 9 tahun. Dia datang haid. Maka dia datang haid, selepas tu bersih, tu kena ajar mandi wajib yang betul apa semua, dan cakap dengan dia itu dia dah macam orang dewasa. Walaupun baru kata budak lagi, umur baru 9 tahun, tak apalah, boleh tak. Dari segi Islam bukan macam tu. Walaupun 9 tahun tu macam baru dia dah 3 ke, tapi dia dah kena wajib solat dan wajib apa kalau dia datang haid cepat. Tapi kalau kata cucu hajah tu datang haid lambat, 11 tahun. Katalah contoh dia dah 6 baru dia datang. Katalah contoh. Tapi sekarang tak adalah yang budak 12 tahun. Saya tanya Tak ada, betul. majoriti kan semua paling Cepat. paling lambat pun dia jam 5 dah datang. Betul tak? Betul, Sekarang. Kan saya kadang ya ke tanya cucu semua macam tu. Kalau kita dulu memang. Jadi kan dia punya tu kalau dia tak datang haid, katalah sampai umur 12 tahun. Contoh senang saya lah. Sampai tingkatan 2, awal tu belum cukup. Baru kalau tahun orang putih baru 14 tahun. Kurang 6 bulan lagi nak cukup balik kan. Jadi kan kalau katalah saya penat ke pagi-pagi dah lambat bangun, terus saja pergi sekolah tak sembahyang subuh, masih tak dosa. Pasal saya belum balik. Walaupun saya dah tingkatan 2. Jelas tak nampak tak? Tapi apabila je saya datang haid aja ataupun cukup umur saya 14 tahun, 6 bulan, masa itu kalau saya tak sembahyang dah dosa dah jadi orang tua. Jadi macam tadi kalau cucu tu 9 tahun belum datang bulan tak apa. Cuma kita didik lah bagi dia jangan tinggal, tak elok kan. Macam supaya besok bila dia betul-betul balik, dia dah rasa bersalah. Bersalah kalau dia rasa tinggal. Boleh ya, Jah? Faham ya? Boleh. Terima kasih, Saza. Sama. Ada yang lain yang satu lagi soalan? Kalau ada, kalau tak ada saya tutup. Tak ada ya? Okey, saya tanya lagi sekali. Tak ada ya? Tak ada. Satu kali lagi. Tak ada ya? Cukup 3 kali. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, sebelum saya suruh Ustazah baca tasbih kifarah, saya buat sedikit hebat untuk esok. Boleh? Boleh. Tak ada. Ustazah. Boleh, silakan. Okay, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran pada Al-Fadhilah Ustazah Misnah yang telah berkongsi ilmu yang begitu bermanfaat. Khususnya buat kita kaum wanita pada malam ini. Dan yang sangat menjadi peringatan untuk saya sendiri tentang pentingnya umur mengikut kiraan tahun hijrah. InsyaAllah, yang tu ilmu baru Ustazah. Memang saya kena highlight betul-betul yang ni. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan huraian yang Ustazah jelaskan sepanjang kuliah Insya' malam ni menjadi satu lagi tambahan ilmu yang dapat sama-sama kita perbaiki dalam beramal. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Sebelum saya menutup kuliah pada malam ini, saya minta izinnya Ustazah untuk saya wariskan sedikit ilmu kuliah untuk pagi esok. InsyaAllah perjalanan 20 Safar 1445 Hijrah bersamaan hari Rabu 6 September 2023. Taman Syurga Gema Nur Iman akan dimulakan dengan kuliah subuh bersama Al-Fadhil Imam Muda Muhammad Harith Daniel yang menggantikan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin yang biasanya bersama kita pada setiap pagi Rabu. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah Isyak ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gema Nur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah panjang usia kita akan kembali bersama mengimarahkan perjalanan Taman Syurga Gema Nur Iman hari esok. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhilah Ustazah untuk menutup kuliah akhir kita malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih admin. Ya, jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah, surah Al-Asr dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanaka inni kuntu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini, ya Allah, perjumpaan yang kau barakahi. Ya Allah, kau jadikanlah juga, ya Allah, segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini, ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, kau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini, ya Allah, perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. منا ومنكم تقبل يا كريم.